ucapkan kepada Ketua Wan Roseti binti Wan Abdul Rashid. Kami daripada Kumpulan 9 akan membicarakan tentang topik hak kebebasan bersuara. Saya, Siti Nur Hati Ahmad, akan menerangkan tentang pengenalan hak kebebasan bersuara. Apakah itu hak kebebasan bersuara? Hak kebebasan bersuara merupakan kebebasan dalam menyuarakan pandangan atau pendapat masing-masing. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam menyatakan pendapatnya bahawa hak kebebasan bersuara merupakan hak untuk seluruh rakyat Indonesia. Pandangan atau pendapat yang dibuat dalam konteks kebahasan akademik, kebahasan politik dan kebahasan yang serupa dengannya dianggap sebagai satu amalan yang memenuhi hak kebebasan bersuara tanpa menunjukkan sebarang ancaman, sebarang kemarahan dan sebarang keganasan dianggap satu pihak dengan pihak lain. Suhakam ini menyatakan bahawa sebarang penggunaan akta hasutan 1948 bagi tujuan untuk menghadkan hak kebebasan bersuara adalah tidak adil dan berlaku kekerasan terhadap rakyat kerana tidak mematuhi akta-akta yang telah ditetapkan. Oleh itu, hak kebebasan bersuara amat penting kerana ia dapat mewujudkan demokrasi dan mampu menghormati maruah rakyat serta dapat mewujudkan keharmonian di sesebuah negara. Hak asasi manusia merupakan kebebasan asasi seperti kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan, seperti yang terkandung dalam perkara 10 dalam Perlembagaan Persekutuan. Meskipun perkara 10.1e memperuntukkan setiap warga negara mempunyai kebebasan bercakap dan bersuara, warga negara Malaysia bebas dalam mengutarakan pendapat dan berfikiran mereka setakat mereka tidak menyentuh pada isu-isu sensitif yang telah dikenal pasti oleh Parlimen dalam perkara 10.4. Jika hak kebebasan bersuara disalahguna, maka individu tersebut boleh disekat daripada bersuara di bawah Akta Hasutan 1948 bagi memelihara ketenteraman awam. Akta ini menjadikan ucapan yang mempunyai kecenderungan menghasut sebagai suatu kesalahan jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alisa binti Ramli. Baik, pada hari ini saya akan membincangkan mengenai saluran atau bentuk yang boleh digunakan untuk mengemukakan pendapat dan juga buah fikiran kita sebagai seorang warga negara. Sebelum tu, sedia kita maklum bahawa hak kebebasan bersuara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan bukanlah hak kebebasan yang mutlak. Hak ini pastinya dibatasi oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen. Istilah kebebasan juga tidak boleh digunakan secara sewenang-wenangnya, sebaliknya menggunakan saluran yang betul. Kata-kata ini dipetik oleh Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia iaitu Wan Muhammad Husni Abdul Wahab. Soalannya, apakah bentuk atau saluran yang boleh digunakan untuk mengemukakan pendapat dan buah fikiran kita sebagai seorang warga negara? Baik, seperti yang dipaparkan terdapat 6 bentuk yang boleh digunakan, antaranya penulisan, percakapan, perbuatan, laporan, lukisan dan media massa. Jadi saya ambil secara ramai iaitu melalui penulisan. Penulisan dapat dilihat apabila kita boleh menulis laporan pada pihak yang berkuasa. Manakala perbuatan dapat dilihat seperti pelajar sekolah misalnya. Pelajar sekolah perlulah merujuk pada guru sekolah bila menyebabkan masalah yang menyentuh isu perkauman. Pada masa yang sama, pelajar sekolah juga tidak boleh menyentuh isu sensitif semasa mengamalkan kebebasan bersuara. Sebagai penghias bicara akhir, segala pendapat dan buah fikiran kita semestinya disalurkan dalam medium yang tepat. Hal ini berdekatan dengan prinsip hukum negara iaitu kesopanan dan kesusilaan, di mana menegaskan semua warga negara untuk mengamalkan prinsip ini dalam kehidupan seharian supaya dapat melahirkan negara yang aman, damai, sejahtera pada masa akan datang. Saya Izan, baiklah. Kebaikan hak kebebasan bersuara adalah sistem demokrasi lebih terjamin. Hal ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi secara berperlembagaan. Oleh itu, rakyat dapat mengkritik dan memberi pendapat secara bebas kepada pemerintah agar pemerintah lebih adil dan saksama. Seterusnya, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sudah tentu dan pasti setiap kaum mempunyai hak keistimewaan yang tersendiri. Dengan adanya hak kebebasan bersuara, mereka dapat menuntut hak mereka. Aisyah Rashidah binti Razak. Baiklah, kelebihan kebebasan bersuara juga adalah mewujudkan negara yang produktif di mana masyarakat yang berkualiti akan sentiasa peka terhadap sesebuah isu seperti isu perbuangan bayi, pembunuhan dan sebagainya sebagai langkah berjaga-jaga. Melalui luahan atau hak bersuara, masyarakat dapat bersama-sama membantu memberi cadangan dan informasi yang berguna bagi mengelakkan hal ini berlaku dengan lebih serius.
Secara tidak langsung, masyarakat dapat bersama-sama berganding bahu dan ianya dapat mewujudkan perpaduan di negara ini. Kelebihan kebebasan bersuara yang seterusnya adalah hak mendapatkan maklumat dan kebenaran. Itu melalui suara rakyat yang ingin mengetahui perkembangan mengenai status yang dikeluarkan oleh media atau khabar angin mengenai isu hangat seperti kenaikan harga minyak atau rasuah yang sering dimainkan oleh orang yang berjawatan tinggi dalam kerajaan harus dinyatakan dengan lebih teliti bagi memudahkan rakyat untuk menolak atau menerima kenyataan tersebut. Hal ini kerana rakyat juga berhak untuk mengetahui di sebalik pentadbiran sesebuah negara. Hai, saya Melanie akan menjelaskan tentang keburukan hak kebebasan bersuara. Yang pertama, keretakan perkauman. Kekilafan individu yang mementingkan diri tanpa mempersoalkan sensitiviti perkauman menjadi puncak keretakan perpaduan. Contohnya, mempermainkan adat atau agama sesuatu bangsa. Yang kedua, pergaduhan atau peperangan. Kebebasan bersuara yang tidak rasional dan bersifat melulu boleh menyebabkan pergaduhan kaum. Hal ini terbukti melalui peristiwa 13 Mei 1969, iaitu ketidakpuasan kaum terhadap kaum lain di Malaysia. Setiap perkara mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Antara keburukan kebebasan bersuara adalah menggugat keamanan. Sebagai contoh, apabila demonstrasi jalanan diadakan, akan mengganggu segala aktiviti kehidupan harian masyarakat dan secara tidak langsung akan menyebabkan rakyat biasa yang sengsara. Ramai individu yang tidak bersalah akan menanggung kesakitan, kerugian disebabkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab dan tidak kepuashatian. Selain itu, kesan terlalu bebas dalam bersuara akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat mata kasar, kita tidak nampak apakah relevannya. Tetapi itulah hakikatnya jika tidak menggunakan hak kebebasan bersuara dengan sebaiknya. Pelancong akan berasa tidak selamat untuk datang ke negara dan secara tidak langsung kadar pelancong juga akan menurun, dan yang paling penting, sumber utama negara juga akan terjejas. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Junaida. Baiklah, saya akan menerangkan kenapa kebebasan bersuara perlu dikawal. Jika kebebasan bersuara ini tidak dikawal, ia akan mencetuskan pelbagai perkara negatif dalam kalangan masyarakat. Jika hak ini diberikan sepenuhnya kepada masyarakat, mereka cenderung untuk menggunakan hak ini ke arah yang negatif. Oleh itu, kebebasan bersuara perlu dikawal, terutamanya kerajaan perlu mengawal kebebasan bersuara supaya untuk mengelakkan berlakunya perkauman dan untuk mengelakkan berlakunya fitnah dalam masyarakat. Jika terlampau bebas dalam menyuarakan pendapat, tidak mustahil pendapat yang diberikan ataupun suara yang dinyatakan mengandungi unsur perkauman dan fitnah. Oleh itu, jika tidak dikawal, kestabilan dalam masyarakat mampu diganggu gugat hanya disebabkan dengan hak kebebasan bersuara dalam kalangan individu itu sendiri. Saya akan merumuskan perkara berkaitan hak kebebasan bersuara. Secara kesimpulannya, Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi telah mempraktikkan hak kebebasan bersuara seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa yang sama, hak kebebasan bersuara ini tidak diberikan secara mutlak kepada seluruh rakyatnya. Hal ini dikatakan demikian kerana sekatan ke atas hak kebebasan bersuara telah diwujudkan dengan pengubalan Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957 dan sebagainya. Hak kebebasan bersuara ini sememangnya mempunyai pelbagai kebaikan. Namun di sebaliknya juga tersembunyi beberapa keburukan. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa jika hak kebebasan bersuara ini disalahgunakan, maka ia akan menimbulkan kemudaratan dari pelbagai sudut. Oleh itu, kita sebagai warga negara yang bijak perlulah berfikir dengan waras dan mengambil sesuatu tindakan secara bernas dalam menyuarakan sesuatu pendapat. Untuk refleksi kepada video kami, terdapat cabaran yang harus kami hadapi sepanjang pembikinan video ini. Antaranya ialah
Beberapa rakan kumpulan kami mempunyai tahap capaian internet yang perlahan di mana semasa perbincangan mereka tidak mampu memberi respon yang cepat, namun segala kerjasama selepas perbincangan adalah terbaik. Maka kami dapat hasilkan video ini dan kami berharap video ini memberi manfaat kepada semua dalam memahami isu kebebasan bersuara antara hak dan tanggungjawab. Sekian, terima kasih.